Okey, kita sambung kembali dengan contoh 7. Okey, contoh 7 ni adalah daripada nota yang saya telah kemaskini. Okey, awak kena dapatkan nota yang telah saya kemaskini di KM Folio, kerana jika tidak contoh 7 adalah contoh yang lain. Okey, iaitu contoh 8 jika tidak silap saya. Okey, untuk contoh ini soalannya adalah tentukan isi padu pepejan yang berada di bawah sfera, berada di bawah sfera. Okay, kita ada sfera. Di sini kita tahu bila sfera di sini maksudnya jarinya adalah 3 dan pusatnya adalah 0, 0, 0. Namun pepejan tersebut berada di atas satah Z sama dengan 0. Okey, maksudnya dia berada di satah positif, nilai fungsinya adalah nilai positif, dan di dalam silinder, iaitu di sinilah. Okey, artinya kita boleh lukis. Maksudnya di sini kita ada, okey, anda kena biasakanlah melukis. Okey, sebenarnya tak lukis pun tak apa kalau anda boleh bayangkan sendiri. Okey, tapi kebiasaannya saya cadangkan adalah kita melukis supaya boleh membantu kita. Okey, okay, saya perlu lukis sfera dulu. Okey, kita ada sfera. Okey, begini lebih kurang lah. Yang belakang adalah garis putus-putus. Sini juga. Dan garis putus-putus. Lebih kurang lah. Okey, adalah pusatnya. Kemudian pusat ni berada pada paksi X dan Y. Okay, lebih kurang begitu. Ini adalah Y, ini adalah X. Okey, jadinya jari dia adalah tak perlu warna biru. Jarinya tadi adalah 3. Okey. Ini mungkin paksi, kita boleh buat paksi Y di sini ataupun di belah. Maaf, ini bukan paksi Y, di atas ni adalah paksi. Boleh saja kalau kita nak buat Y, tapi kita buat dia sebagai Z. Okay, ada Z sebagai contoh. Okay, dan kita ada inilah lebih kurang Z, dan terpulang pada kita mungkin ni adalah negatif, sini pun negatif, dan di belakang ada positif. Oh, dia bukan Z, dia adalah Y. Maaf, keliru pula. Okey, ini adalah kita punya sfera. Dengan persamaannya adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 sama dengan 9. Ataupun kita boleh tulis Z sama dengan tambah tolak 9 tolak R kuasa 2. Okey, yang positif ni adalah sebelah atas. Okey, itu hemisfera sebelah atas. Kita ada macam ni, dan kita ada di bawah ni adalah tambah, ni adalah tolak. Okey, kemudian kita ada satah Z sama dengan 0. Okey, berada di bawah sfera namun berada di atas satah Z sama dengan 0. Okey, so di sini bila kita kata satah Z sama dengan 0, maksudnya adalah satah X Y lah. Kan dia kata berada di atas satah Z sama dengan 0, maksudnya satah Z sama dengan 0 ni mestilah berada di bawah. Kan? Jadinya kita hanya akan ambil Z sama dengan 0 dan ke atas. Maksudnya kita secara tidak langsung kita akan buang hemisfera yang di bawah ni. Okey, jadinya di atas satah Z sama dengan 0, bermaksud Z mestilah satah ataupun sama dengan 0. Jadinya kita akan
abaikan hemisfera di bawah Z10. Maksudnya kita akan buang hemisfera di bawah ni. Kemudian katanya lagi, pepejal tersebut berada di dalam silinder X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 5. Okey, maksudnya kat sini kita ada silinder, saya boleh tulis di sini, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 5, iaitu sama dengan punca 5 kuasa 2. Maka kita tahu silinder ni adalah jejari adalah punca 5 dan pusat silinder, pusat kepada tapak dia adalah bulatan, iaitu pada 0,0. Maksudnya bulatan tu hanya tapak saja, hanya 2D, tapi silinder adalah suatu pepejal 3D. Okey. Jadi punca 5 lebih kecil daripada 3. Okey. Of course. Jadi kita lukis silinder kita. Okay, saya lukis warna biru lah. Nampakkan dia. Okey, begini mungkin. Tak ikut, tak berapa nak ikut skala dia. Tak ikut scale. Okey, ini adalah negatif 5. Negatif punca 5. Dan silinder kita akan naik ke atas. Dan bahagian atasnya dibatasi oleh pepejal ataupun hemisfera di atas. Okey, jadi ini adalah masalah yang sama dengan apa yang kita lihat pada contoh 4. Jadinya kita nak cari isi padu yang ni. Okey. Kita tak lukis silinder sampai bawah, sampai negatif Z. Sebab apa? Tadi kita ada syarat kedua, iaitu pepejal kita berada di atas satah Z sama dengan 0. Okey, maksudnya kita punya silinder tu bermula daripada Z sama dengan 0 dan dia akan naik ke atas. Kita tak perlu terus ke bawah. Okey, jadi seperti biasa, cara yang paling, bagi saya paling straightforward adalah kita akan lukis kita punya rantau R kita. Itu rantau R kita adalah sebenarnya adalah tapak kepada silinder. Okey, kita ada kat sini. Gitu. Okay, ini adalah pandangan kalau kita tengok daripada atas lah, kita akan nampak tapak silinder kita. So ni adalah R, ni punca 5, ni negatif, negatif. Okay, kita nak kamikan dia. Okay, isi padu. Ini adalah formula yang standard. Gana 2 terhadap R. Ini adalah fungsi kita F R theta dA. Okay. Dan di sini kita ada F. F ni adalah ketinggian kepada pepejal tersebut, iaitu ketinggiannya adalah diberikan ataupun diterangkan oleh hemisfera tersebut. Iaitu apa dia? Iaitu punca kuasa 9 tolak R kuasa 2. Jadi kita ada di sini. dA adalah kita dah tahu adalah R dr d theta. Maka bila R di dalam, R juga berada di dalam di sini. Okey. So rantau kita sekarang, kita lukis satu jalur bermula daripada asalan dan terus ke ni menghala ke paksi X positif, dan kita akan sweep dia, kita akan pusingkan dia. Okey, pada arah lawan jam. Okey. Dan kita dapati bahawa R adalah rantau R kita adalah daripada 0 sehingga punca 5. Okey. Kita ada jalur di sini. Bermula daripada 0 sampai punca 5. Bila kita gerakkan, kita pusingkan, kita ada daripada 0 sampai punca 5. 0 sampai punca 5, 0 sampai punca 5. 0 sampai punca 5 kan? Maksudnya ini adalah batas bawah, batas atas. Batas bawah, batas atas. Batas bawah, batas atas, ataupun batas luar dan batas dalam lah. Okey. Begitu. Okey, jadi jelas kat sini R daripada 0 sampai punca
5. Kemudian kita ada theta daripada 0 sehingga 2 pi. Dan ini saja dah cukup untuk kita ditutupi atau kita cover keseluruhan rantau R ni. Kan? Kalau kita ambil 0 sampai pi sahaja, maksudnya kita ada semi bulatan sampai sini, sampai di sini saja. Okey. Tapi kita nak semuanya sekali. Jadi ini adalah apa yang kita dah nampak banyak kali daripada contoh-contoh sebelumnya. Okey, awak boleh guna kaedah pergantian sebenarnya untuk selesaikan. Mungkin awak boleh cuba, saya pun tak cuba lagi, mungkin boleh cuba U sama dengan 9 tolak R kuasa 2. Jadi kita ada DU dr iaitu negatif 2R. Kita cuba kat sini, harap berjaya lah. Okey, kemudian apa lagi? Jadi kita nampak kat sini kita nampak kat sini, kalau kita bawa R di ke atas, kita dapat R dr adalah negatif 1/2 du. Sebenarnya banyak pihak juga yang tak boleh terima bila mana kita pecahkan satu terbitan du dr ni, kita pecah dua. Okay? Dia bukan pecahan sebenarnya, dia adalah satu operator. Okay? Tapi sebab jawapannya betul dan kita nampak dia agak banyak digunakan oleh pihak lain, jadi kita pun buat cara yang samalah. Okey. Kemudian kat sini bila kita tukar U, kita tukar du dr, kita juga kena tukar batas. Okey. Kita ada R sama dengan 0. Bila R sama dengan 0, maksudnya kita ada U sama dengan, kita gantikan di sini 9. Dan bila R sama dengan punca 5, kita ada U sama dengan 9 tolak punca 5 kuasa 2 iaitu 4. Maka kita tukar di sini pi, harap tak ada masalah. Okay. Di sini kita ada R sama dengan 0, maka di sini U sama dengan 9. Kemudian R sama dengan punca 5 iaitu U sama dengan 4. Kemudian kita ada punca kuasa 9 tolak R kuasa 2, bermaksud di sini kita ada punca kuasa U. Kemudian R dr adalah negatif 1/2 du. Okey. Dan di theta, kita tak ubah apa-apa berkaitan dengan theta, kita hanya ubah daripada R kepada U. Dan bila kita ubah satu R dengan U, maksudnya kita kena ubah semua batas-batas dia. Okey. Kita teruskan. Okey, kat sini kita ada theta dengan 0, 2 pi. Okay, saya nak bawa keluar sebenarnya negatif setengah tu. Okey, negatif setengah saya keluarkan. Theta sama 0. Di sini okey, kita ada, okey, sebab di sini kita ada 9, di sini kita ada 4. Okey, maka kita tak boleh nak kamikan lah. Kalau ikut syarat kamiran adalah batas atas kena lebih besar daripada batas bawah. Jadi kita kena tukar dia. Okey. Bila kita tukar, kita buat U sama dengan 4, 9. Jadi kita kena letak negatif di sini. Okey. U di theta. Okey, ni tadi negatif setengah kita dah bawa keluar. Sekarang ni kita tinggal dengan, kita ada punca U di sini. Kemudian kita tukarkan dia batas ni. Bila tukarkan kita kena letak negatif. Kemudian du di theta. Okey, ni nampak lagi mudah untuk kita kamikan. Saya tulis di sini sebab saya takut
tak muat. Okey, agak susah sikit nak control bila nulis di sini sebab dia agak besar sebenarnya tulisan. Okey, saya buat. Okey, negatif saya boleh buang setengah. 2 pi kita kosong. Kami akan punca kuasa U terhadap du, maksudnya sini adalah U kuasa setengah. So kita dapat U kuasa 3/2 bahagi 3/2 9 U sama dengan 4. Okey, sini selesai. Okey, kemudian saya teruskan di sini. Okey, so di sini kita nak keluarkan 3/2. Okey, maksudnya 1/2 bahagi 1/2 bahagi 3/2 yang bermaksud 1/2 darab 2/3 kan. Bahagi jadi darab 2 pi kosong kat sini. Dan kita gantikan, kita dapat kita gantikan pada U, kita dapat 9 3/2 tolak 4 3/2. Okey, ni mudah. Kita okey, sini kita dapat 1/3 2 pi kosong. Okey, kita dapat 9 kuasa 3/2. Kita cari punca dia, iaitu 9 kuasa setengah adalah puncanya adalah 3, dan 3 kuasa 3 adalah 27. Tolak 4 kuasa 3/2 adalah, kita buat yang bawah dulu, 4 kuasa setengah, iaitu punca kuasa 4, iaitu 2, dan 2 kuasa 3 adalah 8. Okey, ini mudah. Kita ada 1/3. Oh, minta maaf, tak keluar. 1/3 27/8 adalah 19. Kemudian sini adalah 1 pemalar. Kita boleh bawa dia keluar dan tinggal 1 saja. 1 kami akan terhadap theta, dapat theta. Gantikan, kita dapat 2 pi tolak kosong. Jadinya jawapan dia adalah di sini 2 pi. Maka kita dapat jawapan akhir kita lah. Okey, saya tengok jawapan akhir kita 38/3 kan. So kita kalikan dia 38 ni adalah 1 bukan 7. Okey, 38 per 3. Okey, itu jawapan akhir kita lah. Okey. Okey, di sini senang saja kameranya. Okey, selain kita guna kaedah penggantian macam saya cakap sebelum ni, macam yang kita telah buat semalam, dia agak jelas, iaitu kalau kita ada dr, kita tengok di sini, ni adalah 9 tolak r kuasa 2, kuasa separuh, kuasa setengah kan. Okay, sebab dia punca maksudnya kuasa setengah, maksudnya kita boleh agak, di sini R kuasa 2, dan kalau kita bezakan dalam ni, kita akan dapat R yang di luar. Mungkin ni adalah, bila ni setengah, maksudnya adalah kita boleh buat 3/2. Okay, 9 tolak R kuasa 2, sebab setengah tambah 1 adalah 3/2. Okay, kita cuba bezakan, kita dapat 3/2, 9 tolak R kuasa 2, 1/2. Kalau kita bezakan dari belah dalam terhadap R, dapat negatif 2R. Okey, jadinya di sini dapat negatif 3R 9 tolak R kuasa 2, 1/2 lah, ataupun punca kuasa di sini. So ni adalah jelas, dia sama dengan di sini kami integran di dalam ni. Okey, jadinya untuk kita dapatkan, kalau kita boleh kamikan dia, okey, kalau kita
Ini secara indirectly lah, secara informal lah. Sekejap, saya punya cursor tak nampak. Okey. Okey, kalau kita nak kamikan terhadap DR, sini pun kamikan terhadap DR. Okey, kita dapat ni. Jadi di sini kita kena bawa di sebagai negatif 1/3. Begitulah. Itu sebab kita dapat di dalam ini. Okey. Sekian saja untuk soalan ini.